Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Suri Membaca dan YouTube channel Syahari Abdul Rahman. Okey. Lepas tu ini ada ayah saya. Ini nama syuhada. Bersama tu lah. Ini Ustaz apa ni? Ustaz Syahari. Kenal sangat. Zaman. Ha. Okey, lepas tu ni nak review pasal apa ni? Kita nak review. Baca. Nasamat al-Aun. Bagus. Okey. Umi? Saya pula akan review buku daripada Kindle. Zaman sekarang. Itu buku Muhammad. Muhammad, How He Can Make You Extraordinary, daripada Dr. Hisham Al-Awadi. Okey, so nak mula dulu dengan siapa ni? Dengan Umi atau Abi? Oh, sama dulu tak? Taklah, Abi dulu. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Fatihah Wajihah. Okay, tak apa, nanti belajar jadi orang dewasa. Okey, terima kasih pada Kakak Fatihah, anak anda yang disayangi, Puan Nurul Syuhada, sayap kiri ya. Okeylah, isteri yang tersayang dan seterusnya tuan-tuan. Saya jatuh cinta dengan buku 40 hadis bencana epidemik dan taun, karangan ataupun susunan yang lebih kemas daripada Dr. Khairul Husaini bin Jamil. Dr. Khairul Husaini ni dulu saya suka tazkirah dia dekat Kisas Sekolah Lama Abi. Tutur bicara yang lembut, suara nasyid. Jadi memang suka dengan tazkirah Ustaz Khairul Husaini semasa beliau Presiden Badar dahulu di Kisas. Apalah pula dah. Apa yang pasti berapa minit ni moderator? Tak tahu. Okey. 5 minit. 5 minit je. Okeylah. 5 minit. Betul. Hari ni 10. Tak tahu. okey, 5 minit lah. Hari ni orang, segelintir orang lah, tidak semua orang, segelintir orang tengah sibuk tak ada kerja sebab duduk kat rumah. Selangor ni ada PKPB, ya. Dan terbaru semua semenanjung ada PKPB kecuali beberapa negeri. Jadi bila banyak masa kat rumah tu, ada yang tak ada kerja. Sebagai contoh, tak ada kerjanya adalah cuba nak menakut-nakutkan orang tentang COVID-19. Kononnya Dajjal sedang bermaharajalela. Dajjal dah berjaya menyebabkan orang tak pergi masjid. Orang solat pun jarak-jarak, mana sunnah Nabi kan. Jadi seolah-olah seruan itu ke arah supaya kita kena pedulikan semua SOP ni dan kita kena kembali kepada syarak yang sebenar. Bagi dia itu syarak. Dan sembahyang jarak-jarak, duduk kat rumah, tak pergi sembahyang Jumaat, yang tu bukan syar'i. Seolah-olah keputusan majlis fatwa, keputusan mufti-mufti, keputusan majlis agama ni dibakul sampahkan sahaja. Jadi rupa-rupanya buku ini menjelaskan satu prinsip-prinsip penting yang ditinggalkan oleh Nabi SAW apabila menghadapi bencana musibah. Saya pun terkejut, ada banyak hadis yang saya tak tahu yang menyebabkan kita rasa tenang untuk menghadapi musibah ini ketika ada suara-suara sumbang yang berkata seolah-olah seruan itu ke arah kita dah tak boleh buat apa dah, ya, Dajjal dah berjaya dah. Sebagai contoh, Dr. Khairul Husaini mengeluarkan hadis yang ke-27, iaitulah yassira wala tu'assira, dan maksudnya mudahkanlah orang, berikan berita gembira pada orang, jangan sukarkan keadaan. Jadi apa sebenarnya the end daripada kita mengaitkan COVID dengan konspirasi, dan hatta konspirasi sekalipun, so what? Jadi kita fokus kepada diri kita, apa yang sedang berlaku di sebalik kerja-kerja musuh-musuh Allah itu
Kita boleh menang ke atas musuh bila kita bina pertahanan. Ya, tapi kalau kita sibuk membesarkan agenda musuh dan alpa pada membina pertahanan diri, macam mana Allah nak bagi kita menang? Kita memang tak boleh menang ke atas musuh kita ni. Ya, kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat Allah Taala bantu. Ya. Jadi menarik Dr. Khairi Husaini huraikan, ya. Hadis 27 ni, yassira wala tu'assira wa basyira wala tunafira ni, tidak wajar bagi satu individu menakut-nakutkan masyarakat hingga menyebabkan mereka putus asa daripada rahmat Allah. Situasi epidemik sering dikaitkan secara melulu dengan perbahasan eskatologi yang tidak menyeluruh, ya, dan tidak merangkumi sebahagian besar hadis. Majlis peringatan dianggap majlis mengeluh, majlis membebel tentang kelemahan umat akhir zaman. Itu satu. Tapi hadis yang paling saya terkesan daripada 40 hadis ni, Fatihah, adalah hadis yang pertama sekali. Sepatutnya bila kita duduk kat rumah kerana PKPB disebabkan musibah, kita tak payah nak sibuk-sibuk lah duk bercakap pasal siapa yang atur semua ni. Sepatutnya, ya, apa yang berlaku adalah laisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Jadi hadis Sahih Bukhari ini, ya, pertama sekali bagi tahu tentang apa yang kita namakan hari ini kuarantin. Rupa-rupanya kuarantin ini ada asasnya daripada syarak. Ya, kalau tidak keterlaluan, saya boleh katakan sunnah pun. Apabila berlaku wabak, tidak boleh seseorang yang berada laisa min ahadin yaqa'u ta'un, seseorang yang menyaksikan tularnya ta'un kemudian dia menetap di negaranya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ganjaran, kecuali Allah akan memberikan kepadanya ganjaran umpama orang yang mati syahid. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Maknanya kita duduk kat rumah ni sepatutnya boleh dapat pahala di musim musibah ni dengan cara sabiran muhtasiban, muhasabah diri dan meyakini Allah Ta'ala sudah menetapkan musibah. La yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan bukan sebaliknya sibuk melakukan perbahasan-perbahasan, perdebatan-perdebatan masuk dalam wilayah yang tak pasti. Sedangkan benda yang pasti adalah memelihara diri daripada kemudaratan dan keburukan. Jadi saya sangat sarankan untuk tuan-tuan mendamaikan diri dengan takdir, ya, dengan memperoleh karya Nasamatil Aun daripada Dr. Khairi Husaini bin Jamil. InsyaAllah anda akan jadi orang yang positif dengan musibah yang terjadi. Terima kasih Fatihah Wajihah atas kepercayaan ini. Lagi giliran. Okey, terima kasih kepada ayah saya lah. Terima kasih kepada Ustaz Syahari. Sama-sama. Dan juga boleh kata jugalah ayah saya lah. Okay. Sebab tak sebab sikit. Okay. Macam mana Fatihah rasa dengan buku tu? Fatihah rasa apa yang kena baca ke buku ni? Boleh lah. Memang rasanya kena baca sebab Abi kata tadi kan sebab kita rasa macam dah aja dah nak menang kan, tapi kita tak boleh cakap macam tu lah sebenarnya kan. That's very good girl. Okay, so ini giliran Puan Nurul Suhada. Syuhada ke Suhada? Saya pun tak tahulah. Lepas tu boleh juga kata mak saya, ya. Nah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Puan moderator, Cik Puan muda kita, Fatihah Wajihah yang menjadi moderator pada petang ini. Seterusnya pada Ustaz Syahari Abdul Rahman telah mengulas buku Nasamatul Auni. Kisah ya. Jadi kena bahasa Arab tu kena betul tu. Kena betul. Okey, baik. Buku yang sangat baik sebenarnya, yang dekat rumah kami dah ada 2 buah lah. Sebab sebenarnya saya dah beli dulu, dan saya dah baca. Kemudian tiba-tiba dapat post datang pula ke Korea, post laju. Ada lagi satu buku, ada orang beli juga lagi satu.
Jadi saya pada petang ni akan berkongsi tentang buku yang saya baca bersempena dengan bulan Rabiul Awal, sempena dengan kita menyambut Maulidur Rasul yang lalu, berkenaan dengan buku saya baca daripada Kindle buku ni. Tak silap saya ada juga buku fizikal dia. Saya pernah nampak orang share dekat Facebook, tapi tak pasti boleh dapat kat mana. Tapi di Kindle anda hanya boleh dapat di versi Kindle Unlimited, maksudnya free sahaja, tidak perlu beli. Satu buku yang bertajuk Muhammad, How He Can Make You Extraordinary, yang ditulis oleh Dr. Hisham Al-Awadi. Jadi mungkin di kalangan kita agak tidak biasa dengan penulis ini, tetapi bila kita tengok background, sebenarnya Dr. Hisham Al-Awadi ni merupakan salah seorang lecturer, pensyarah, profesor di American University of Kuwait, yang mana beliau juga sebenarnya terlibat dalam banyak penulisan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya memang beliau ada menulis tentang children among prophets, apa yang tajuk dia? Children around the prophets, how Muhammad raised the young companions, women inspired by the believers, and so on lah. So ini salah satu buku dia lah yang terbaru, diterbitkan pada tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Jadi buku ini mempunyai 7 bab, bermula secara kronologi, maksudnya daripada Rasulullah SAW dilahirkan, from Muhammad childhood until Muhammad in his 50. Maksudnya dia memberikan pembahagian terhadap kehidupan Rasulullah SAW dan diulas mengikut bab-bab berdasarkan tahap umur Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi kalau kita tengok pendekatan yang diambil oleh Dr. Hisham Al-Awadi ni adalah bukanlah semata-mata sirah. Dia ada merujuk kepada peristiwa sirah yang berlaku, tapi beliau kaitkan dengan situasi semasa dan juga kongsikan tips ataupun apa tindakan praktikal yang kita boleh ambil daripada peristiwa sirah yang berlaku tu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Sebab ini yang menjadi tema penting kepada buku ini sebenarnya, dan mungkin ini juga yang akan menjadi kelainan lah berbanding dengan buku-buku sirah yang lain. Mungkin kita dah biasa baca macam-macam buku sirah sebelum ni, tapi ini antara buku yang dia terus bagi kita punya practical guide, kita punya tips yang kita boleh buat. Okey, contoh mungkin saya boleh share sikit bagaimana dalam part Muhammad childhood, beliau ada mengisahkan tentang satu hadis Rasulullah SAW yang kita pun tahu kisah dia, macam mana Rasulullah telah didatangi oleh Jibril alaihissalam pada masa itu untuk membelah dada baginda Rasulullah SAW, dan ketika itu direkodkan bahawa Rasulullah SAW itu sendiri sebenarnya dalam keadaan sedang bermain bersama rakan-rakan dia. Jadi Dr. Hisham akan ambil point tu, dia akan kait dengan bagaimana dari sudut saintifik, dari sudut kajian psikologi, menunjukkan bahawa bagaimana aktiviti bermain ini sangat penting untuk diterapkan kepada kanak-kanak, kepada anak-anak kita. Jadi dia bagilah benda tu, dan dia juga ceritakan bagaimana persekitaran home environment yang ada ketika Rasulullah SAW dibesarkan. Salah satu mungkin poin yang jarang kita highlight adalah Rasulullah SAW sendiri, walaupun beliau memang telah kehilangan bapa kandung dia semenjak dia Rasulullah SAW dalam kandungan ibu baginda, tapi poin yang paling penting yang jarang mungkin orang nampak adalah bagaimana ibunda Rasulullah SAW kita selepas kehilangan suami, beliau tidak pun berkahwin lain. Walaupun direkodkan umur beliau pada masa tu sangat relatif muda, dan menjadi satu adat dan kebiasaan zaman jahiliah pada zaman itu,
memang ialah sebab dah suami meninggal biasanya akan kahwin lain. Tapi tidak ya, kepada ibunda Rasulullah kita, beliau memilih untuk tidak berkahwin, terus menumpukan dan memfokuskan perhatian kepada satu-satunya anak yang beliau ada, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah ditekankan tentang peranan ya isteri kepada Abu Talib. Isteri kepada Abu Talib, iaitu mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebab Rasulullah dibesarkan paling lama di rumah Abu Talib, iaitu bapa saudara dia ni kan, sebab beliau berpindah daripada rumah datuk dia Abdul Muttalib kepada rumah Abu Talib sebelum berpindah ke rumah Sayyidatina Khadijah. Maksudnya period yang paling lama Rasulullah ada semasa zaman kanak-kanak, zaman remaja dia adalah di rumah Abu Talib. Jadi bagaimana karakter yang dinamakan Fatimah, Fatimah ini iaitu isteri kepada Abu Talib ini menjadi sebagai satu tokoh yang mempengaruhi kepada akhlak dan juga perangai Rasulullah SAW sendiri. Jadi inti antara yang saya nampak poin-poin menarik yang cuba di-highlight oleh Dr. Hisham dalam buku ini, yang kadang-kadang kita tak jumpa lah dekat buku lain, termasuklah berkenaan dengan kepentingan kenapa Rasulullah daripada sejak kecil dihantar ke pinggir kita kata kota Mekah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dalam keadaan suasana desa, dalam keadaan di situ bahasa Arabnya bahasa Arab Fusha yang masih sangat baik, tidak tercemar sebagaimana di bandar. Keadaan fizikal yang lebih luas menyebabkan Rasulullah mempunyai ruang yang lebih untuk explore, untuk bermain, berlari dan sebagainya. Jadi itu antara poin-poin menarik yang saya jumpa dalam buku ini, yang menyebabkan bila kita baca tu sebagai seorang ibu dan juga mungkin sebagai seorang kanak-kanak, anak muda, bila kita baca tu kita boleh terus dapat poin untuk kita ambil, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Sebab Dr. Hisham sendiri sebut dalam buku ni, dia kata masalah paling besar umat Islam bukan dia tidak tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dia tidak tahu kisah-kisah itu, tetapi yang paling besar adalah sebab kegagalan untuk melakukan bridging ataupun link apa yang berlaku pada Rasulullah tu kepada kehidupan kita. Sebab kita rasa dia memanglah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanglah dia akan jadi macam tu sebab dia memang Rasulullah, memang dia dah ditakdirkan nak jadi orang yang terpilih dan sebagainya. So siapa kita? Mustahil kita boleh jadi macam dia dan sebagainya. So segala sentimen dan cara pandang yang begini menyebabkan kita sebenarnya kita tahu maklumat tentang sirah, tetapi kita tidak menghidupkan benda itu dalam kehidupan kita. Dan sebab disebut dalam ni sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang extraordinary even before he became a prophet. Maksudnya sememangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang sangat baik, memang seorang manusia yang extraordinary sejak daripada dia zaman kanak-kanak, zaman remaja, sehinggalah zaman dia kita kata muda, zaman muda 40 tahun ke bawah itu, dia memang dah extraordinary. So itu yang menjadi tema besar kepada buku inilah, kalau boleh dikongsi sepintas lalu. Setakat itu sajalah Cik Puan Muda moderator. Okay, so terima kasih kepada Puan Nurul Syuhada, mak saya. Jadi mak saya kata lagi bagus kalau saya ikut buat review juga, so saya pun nak buat juga. Tapi tak ada dah bukan rapat dengan Abi dengan Umi punya buku, sebab saya punya ni bukannya pasal tu pun rasul semua tu. Dia pasal wanita. Tada, amazing woman. So Abi. Okay, Abi syukurlah tu. Dia cerita pasal wanita-wanita yang hebat-hebat lah belaka, sebab dia punya tajuk pun amazing woman kan. So ni saya baru baca separuh daripada dia, tak habis lagi lah, tapi saya nak cubalah juga buat review macam lepas tu ini amazing woman ni dia cerita pasal wanita-wanita yang dia, kebanyakannya wanita yang dalam buku ni semua dia orang politik semua tu lah. Aktivis, tak tahulah. Aktivis, ahli politik. Ahli politik.
Lagi ada yang atlet gimnastik lagi. Atlet pun ada. Atlet pun ada. Lepas tu ada yang pernah jadi, dia macam memang wanita-wanita yang famous lah juga Yang melakar sejarah. Boleh juga macam tu. Ni ada juga yang penyanyi, songwriter semua tu. Dan ada jugalah yang dia petani. Dia petani dalam tu. Okay, so siapa yang petani tu? Tak ingat ada nama dia. Okay, so dalam banyak-banyak yang sekadar yang Fatihah dah baca, yang mana satu yang Fatihah Fatihah suka ataupun Fatihah rasa Fatihah boleh banyak belajar daripada dia? Oh, Malala, isn't it? Yes. Okay. Okay. Malala. Kenapa dengan Malala? Sebab dia kata dia tak nak, saya pun tak tahulah. Dia kata yang saya sebut bahasa Inggeris boleh? Boleh. Sebab saya ni tak apa pakar sangat bahasa Inggeris. Dia kata I don't want to be remembered as a girl who was shot, but I want to be remembered as a girl who stood up. You can remember that line very clear. Sebab saya Very good. lagi Malala ni dia orang Pakistan. Lepas tu Malala ni saya baru baca suku kot daripada cerita dia, tapi taklah semua. Tapi I lagi suka saya tak baca lah pasal dia, sebab cerita dia memang panjang. Lepas tu Malala ni dia orang yang dia pernah dapat Nobel. Apa Nobel dia? Anugerah Nobel. Nobel tu Nobel tu apa pun saya tak apa tahu. Sebab saya muda lagi. Lagi ada lagi lah orang-orang yang hebat dalam ni lah. Lepas tu penulis dia Lucy Beaver and Sarah Green, orang US. Dia dalam dia pun bahasa Inggeris, bukanlah bahasa Melayu kan. Tapi saya bolehlah sikit-sikit faham. Kalau yang saya tak faham tu saya tanya mak saya ni lah, pakar. Okay. Rasanya sampai situ je. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman dan juga Puan Nurul Syuhada Syuib. Dan juga Fatihah Wajihah. Kenapa terima kasih ke diri sendiri je lah. Okey, semua terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gigi saya besar sikit. Bye. Biar je lah. Tutup buku lah. Tutup buku. Cepat. Last one. Bye. Okay, bye. Bye. Terima kasih semua.